rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Waliuddin atas aluan sebentar tadi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan keberkatannya kepada kita pada hujung minggu ini. Di pagi-pagi, di awal pagi, kita mulakan dengan kita membaca ayat-ayat Allah dan juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bertambah-tambah lagi keberkatan pada hari kita, sentiasa dibimbing dalam riayah, penjagaan, inayah, taufik dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, diberikan rahmat untuk kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pada sesi bulan lalu kita dah sampai kepada muka surat 29 pada makna rahmat yang ke-20 dalam mukaddimah, iaitu yang membahaskan tentang 40 ayat berkenaan dengan rahmat. Baik. Jadi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat adalah perlindungan dan keselamatan. Jadi antara makna rahmat adalah perlindungan dan keselamatan. Dan ini doanya Ashabul Kahfi lah. Doanya Ashabul Kahfi. Dalam ayat yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatkanlah peristiwa ketika segerombongan orang-orang muda pergi ke gua. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Lalu mereka pun berdoa. Mula daripada sinilah doa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Boleh tak kita amal doa ni? Boleh. Doa daripada Quran, bagus. Boleh amal. Maksud doa itu adalah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Jadi orang-orang muda Ashabul Kahfi ni, mereka berlindung di dalam gua itu, memohon rahmat dari Allah Ta'ala. Apa rahmat yang mereka pohon? Yang mereka pohon adalah perlindungan. Yang mereka pohon adalah keselamatan. Yang dengan rahmat itu mereka minta rahmat daripada Allah. Yang dengan rahmat itu Allah mengasihi mereka dan melindungi kami, menyelamatkan kami daripada kaum kami. Jadi itulah harapan mereka ketika mana mereka masuk ke dalam gua Al-Kahfi itu. Dia minta rahmat. Maknanya dia minta lindung daripada kesesatan kaumnya. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan dah minta rahmat dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Jadikan kesudahan, maksud daripada itu, doa itu adalah jadikan kesudahan daripada kehidupan ataupun daripada akhir kami itu di bawah petunjuk agama. Itu adalah maksud daripada doa ini. Baguslah. Sebagaimana yang kita tahu, surah Al-Kahfi ini antara fadilat dia adalah menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Itu warid dalam hadis kan, hafal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, terlindung dia daripada fitnah Dajjal. Dan kita tahu bahawa sedahsyat-dahsyat fitnah Dajjal pada ketika itu adalah fitnah keimanan. Fitnah agama. Dia takut mudah sesat kita. Jadi nak Allah Ta'ala selamatkan, ni amal surah Kahfi. Jadi boleh amal doa ni sebagaimana Allah Ta'ala selamatkan
pemuda-pemuda Al-Kahfi ini daripada kesesatan kaumnya, ditidurkan mereka untuk beberapa ketika, dengan apa, itulah, dengan itu selamat dia daripada fitnah kaumnya, daripada kesesatan. Jadi kita pun tak tahulah kita sempat jumpa ke tidak zaman Dajjal tu. Tapi kalau pun tidak kita, anak cucu kita mungkin. Jadi kita mohon perlindungan itu untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita. Boleh amal doa ni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Senang je tu, pendek je. Boleh dihafal lah. Boleh dihafal. Jadi pengakhiran yang baik ni memang jadi satu doa yang kita perlu ni. Banyak lagi lah doa-doa yang lain kan. Doa yang biasa kita baca, mohon pengakhiran yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kan minta husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah berdoa dengan doa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin, ya Allah perbaikilah, cantikkanlah aqibatana. Aqibah ni ujung, pengakhiran, kesudahan kami. Fil umuri, pada setiap urusan-urusan ataupun perkara kami semua sekali. Kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan jauhkanlah kami daripada kehinaan dunia. Kehinaan dunia dan juga azab di hari akhirat. Jadi itu antara doa-doa yang kita memohon kesudahan ataupun pengakhiran yang baik. Memanglah hakikat kehidupan kita ni, yang pentingnya hujung dia kan. Yang pentingnya adalah hujungnya. Bagaimana kita melalui itu mungkin satu cabaran yang kita tempuh. Ujian, dugaan. Tapi yang dapat, yang melalui, yang berjaya melalui kepada ujian, dugaan itu dengan baik, pengakhiran yang indah itu adalah satu yang diimpikan. Macam orang sambung belajar lah, orang masuk universiti. Dengan apa, ada subjek failnya, ada kena repeat paper, ada kena ulang tahun, ada kena macam-macam lah sepanjang belajar, tapi akhirnya grad, akhirnya lulus, graduasi, convocation. Convocation tu adalah satu kenangan yang indah. Berapa tahun dia belajar dengan penuh kepayahan, akhirnya menggenggam segulung sijil pengiktirafan kepada kesusahan dan kepayahan yang dilalui. Kan begitu. Orang yang pernah lalu susah, dia akan rasa indahnya penghujung dia. Akan begitu. Jadi hidup kita ni, dunia memanglah tempat susah. Dan kesusahan kita tu kalau diiringi dengan rahmat Allah, keselamatan daripada Allah, perlindungan daripada Allah, maka hidup tu akan jadi indah. Kan? Walaupun susah. Walaupun susah. Baik. Makna yang ke-21 daripada makna rahmat. Rahmat adalah ketaatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya dengan berbuat ibadah. Sekalipun orang yang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula mengharapkan rahmatnya. Jadi mengharap rahmat. Dan gerun takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. Jadi dalam ayat ini disebutkan wa yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat apa? Mengharapkan dapat buat taat. Jadi antara maksud rahmat adalah ketaatan. Kalau kita tengok ayat sebelumnya, ni ayat 57. Kalau kita tengok ayat sebelumnya juga ada kaitan, iaitu firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi la yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah, panggillah, ajaklah, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Panggillah orang-orang yang mereka anggap sebagai Tuhan itu, selain daripada Allah. Yang mereka syirikkan itu, mereka anggap sebagai Tuhan tu, boleh try panggil. La yamlikuna kashfad durri. Kalau apa namanya, dah tentu dah la yamlikuna kashfad dur, mereka ni tak
tak ada kemampuan pun yang dipanggil. Panggillah siapa-siapa pun selain Allah. Yang kamu syirikkan aku tu, kata Allah. Panggil. Dah tentu mereka tak mampu untuk kashfad dur. Hapuskan segala bahaya. Ankum, daripada kamu. Wala tahwila. Dan tidak juga mampu orang-orang yang kamu seru tadi tu untuk memindahkan bahaya tu daripada kamu. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirnya, yang dimaksudkan dengan alladzina za'amtum, yang mereka sangka, ada banyak. Ya, ada banyak. Ikut cantuman daripada berbagai tafsir, ada yang kata mereka musyrik ni, mereka yang mereka sangka Tuhan, maknanya yang mereka sembah. Ya, antaranya adalah matahari. Mereka sangka matahari itu Tuhan, lalu mereka sembah. Bulan. Ya, ada juga yang sembah malaikat. Kemudian ada juga yang sembah Nabi Isa. Kalau itu orang Nasrani. Ya, ada juga yang sembah Uzair. Dikatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Ini orang-orang Yahudi. Ya, kemudian Maryam, begitu juga ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini antara yang disebut alladzina za'amtum. Panggillah, kamu ingat mereka tu Tuhan. Mereka pun tak memiliki apa yang aku miliki, kata Allah. Nak pindahkan bahaya, nak hapuskan bahaya daripada kamu pun tak mampu mereka buat. Jadi, barulah sambung dengan ayat 57 ni. Orang-orang yang mereka seru itu, masing-masing cari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya. Mereka pun ahli ibadah. Kalau nak ceritanya lah. Kalau kita kata orang tak berapa cerdik lah. Kan selalu Syekh Yusuf Hafizahullah kata, kalau ialah kadang-kadang orang mengadu macam-macam masalah kat Syekh. Kan, jadi Syekh pun kadang-kadang kata, kamu ingat Syekh ni Superman ke? Kan semua kamu ingat Syekh boleh selesai kan masalah kamu. Benda sampai kecil-kecil benda semua kamu nak mengadu kat Syekh. Kamu ingat Syekh Superman boleh settlekan masalah kamu. Asyaki la yashku lisyaki. Selalu Syekh sebut macam tu. Kan? Orang nak mengadu ni, dia patutnya dia tidak mengadu kepada pengadu juga. Macam tu. Jadi tu kata-kata hikmah yang seringlah kita ingat. Asyaki la yashku lisyaki. Kan? Pengadu dia tak mengadu kepada pengadu. Kan, kamu duk adu macam-macam, kamu ingat aku tak ada masalah. Kan, aku pun ada masalah aku juga. Jadi aku sendiri adalah pengadu, seorang pengadu kerana aku mempunyai masalah. Aku pun ada ujian aku pun ada kepayahan yang aku lalui dalam hidup aku. Jadi sepatutnya pengadu itu mengadu kepada yang diadu. Kan? Tapi asyaki la yashku lisyaki. Jadi dalam kes ayat ini, ya, orang-orang yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka mengharapkan dapat pindahkan bahaya, dapat manfaat daripada orang-orang ni, ya, mereka menyembah perkara-perkara yang kita sebut tadi. Matahari lah, bulan lah, malaikat disembah, Nabi Isa, Maryam, Uzair. Semua itu mereka juga sembah Allah. Mereka juga penyembah. Penyembah Allah. Jadi orang-orang yang kamu seru tadi itu, mereka pun mencari jalan mendampingkan diri kepada Allah. Mereka pun ahli ibadah. Tiba-tiba kamu sembah mereka, apa dapat? Sepatutnya sembahlah apa yang mereka sembah. Mereka sembah Allah. Kan, jadi sepatutnya kita sembah Allah. Kan, jadi macam tadilah pengadu yang mengadu kepada pengadu, tak berapa cerdik lah istilah dia kan. Kita patut mengadu pada Allah. Jadi mengadu ke orang ni ialah dapatlah release stres sikit lah kan. Ada orang dengar cerita kita, tapi kadang-kadang bukan dia dapat selesaikan masalah kita pun. Lepas beban sikit sajalah. Kan, kadang-kadang tu lagi tak membantu. Kita cerita dekat dia lagi teruk pula masalah. Kadang-kadang macam tu. Jadi mengadu kepada makhluk ni selalunya kecewa. Selalunya kecewa lah. Dia tak dapat tolong. Macam-macam benda. Tapi kalau mengadu pada Allah itu paling bahagia. Kerana memang Allah Ta'ala tempat untuk kita mengadukan masalah kita, kesusahan kita, kepayahan kita. Sebab Allah Ta'ala suka hamba-hambanya merintih. Allah Ta'ala suka hamba-hambanya rasa fakir. Fakir tu apa? Fakir tu miskin lah. Tak tahu apa. Tak ada apa-apa. Kan? Fakir ni lebih dari miskin lagi. Kita ni miskin fuqara ilallah. Fakir, miskin lagi. Apa pun tak ada. Jadi Allah suka hamba dia yang mengharap kepada dia.
Jadi inilah mereka pun mengharapkan rahmat Allah. Mereka pun mengharapkan nak ibadah. Mereka pun mengharapkan dapat buat taat pada Allah. Tiba-tiba kita pergi taat pada dia. Ya, mereka lah orang musyrik lah, bukan kita lah. Dalam ayat ni cerita pasal orang musyrik. Ya, kan? Ya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu ada riwayat dengan satu hadis yang berkaitan dengan makna ayat ini, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mereka sangka tadi, yang mereka seru untuk mereka ibadahkan tadi, sebahagiannya adalah sejumlah jin, sejumlah jin. Jadi kita sebut matahari, bulan, malaikat, Nabi Isa, jin pun termasuk. Ada orang yang sembah jin yang disembah oleh orang kafir. Imam Bukhari riwayatkan hadis tu, alladzina yad'una tu, yang mereka panggil tu antaranya adalah jin yang disembah oleh orang kafir, yang mana orang kafir sebab alam berbeza kan, alam kita dengan alam jin berbeza. Jadi orang kafir ni sembah jin, dia tak tahu rupanya jin yang dia sembah tu masuk Islam. Jadi ini disebut oleh Imam Al-Bukhari. Kan dia tak tahu jin tu masuk Islam. Jin orang kafir ni duk sembah lagi ke jin tu. Rupanya jin tu pun dah Islam. Jin tu sembah Allah. Kan jadi itulah kalau orang yang dapat rahmat Allah Taala, ya, maka dia akan diberi jalan yang baik untuk dia mengibadati kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita rahmat sebagaimana yang disebut dalam ini. Semua makhluk Allah pun, matahari patuh pada Allah, taat pada Allah, bulan patuh taat pada Allah. Semua makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ni Allah Ta'ala ciptakan bertasbih kepada Allah Ta'ala setiap hari. Tinggal manusia saja yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita, selamatkan kita daripada kekufuran dan nifaq. Amin. 22. Antara makna rahmat adalah kesembuhan, syifa. Firman Allah Ta'ala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayyub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya. Ini doa Nabi Ayub waktu sakit, waktu ditimpa ujian kesakitan. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan engkau sahajalah yang lebih mengasihi daripada segala yang lain yang mengasihi. Anta arhamur rahimin. Ini bagus. Kita sebut nama Allah bila kita berdoa, banyakkan sebut ni, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ada qasidah di ujung ni saya bubuh. Muka surat. Muka surat apa? Ni. Qasidah ya arhamar rahimin. Boleh baca, nanti ujung-ujung kita baca sikit. Muka surat 126. Okey. Jadi banyakkan sebut nama Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ulang banyak kali tak apa. Ulang banyak kali tak apa. Wahai yang pemurah daripada sekalian yang pemurah. Tak ada yang dapat tandingi. Arham tu yang paling merahmati, yang paling pemurah. Banyak orang pemurah, tapi tak dapat tandingi kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Banyak sangat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi, waktu kita ditimpa penyakit, memang kita mengharapkan rahmat Allah. Daripada rahmat Allah itu, fastajabna lahu, dikabulkan. Kami perkenankan, kata Allah, doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya. Fakashafna ma bihi min dur. Jadi berdoa, kemudian Allah Ta'ala lah yang mengangkat penyakit-penyakit itu. Jadi kita dalam konteks ini, kita tahu bahawa ini adab, adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana Nabi Ayub sebut? Tak sebut, ya Allah, engkau yang bagi aku penyakit ni, ya Allah, maka engkau angkatkanlah penyakit ni daripada aku. Ada sebut begitu? Tidak. Tengok, waktu terkena penyakit, apa dia kata? Anni massaniyaddur.
anni masaniyaddur, bahawa aku ditimpa penyakit. Nah, maknanya bila bab sakit, kita nisbah pada kita. Dalam ayat yang lain kan, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Ibrahim kalau tak salah saya, dengan doanya ke Nabi Zakaria. Saya tak ingat Nabi Zakaria rasanya. Yang dalam ayat tu, Allahumma salli ala Muhammad, apa ayat tu? Idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, masya-Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Nabi Zakaria. Betulkan saya kalau saya silap. Okey, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi apabila aku sakit. Nampak? Bukan apabila engkau bagi aku sakit. Itu adab kita kepada Allah. Walaupun hakikat memang kita tahu penyakit datang daripada Allah. Hakikat, tapi tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam mana yang disebut oleh para anbiya. Nabi Ayub pun kata, apabila aku ditimpa penyakit. Bukan apabila Allah timpakan penyakit kepada aku. Itu memang hakikat. Benda tu hakikat lah. Tapi kita tak sebut. Kerana apa? Kerana penisbahan penyakit tu kita nisbah pada kelemahan diri kita. Akulah yang tak jaga diri. Akulah yang tak jaga makan. Akulah yang tak ambil berat sangat tentang keselamatan. Sampai ditimpa bahaya, sampai ditimpa penyakit ni berpunca daripada kelemahan diri kita. Tapi bila dalam bab kesembuhan, maka dinisbah kepada Allah. Dia yang bagi. Kerana apa? Syifa itu adalah satu bentuk rahmat yang besar daripada Allah. Kan diberikan kepada hamba-hambanya yang dia nak berikan kebaikan. Bahkan sebenarnya kalau kita tengok hakikatnya, sakit dan syifa kedua-duanya baik di sisi Allah. Kan dengan sakit tadi tu semakin dekat kita kepada Allah. Dengan sakit tadi tu ada sabar yang perlu kita tempuh. Yang dengan sabar tadi tu subhanallah pahalanya cukup banyak. Jadi kita mungkin nampak susah tapi sebenarnya di belakangnya ada hikmah kebaikan daripada Allah. Allah bagi sembuh pun kita dapat banyak buat taat elok. Kan Allah bagi sakit pun kita bersabar jadi pahala juga, kan baik dua-dua. Tapi kita sebagai manusia kita nampak itu sebagai musibah lah. Kan sakit, letih dan sebagainya. Jadi anni masaniyaddur itu adab kita lah. Ni aku ditimpa oleh penyakit. Ni sebab pada diri. Jadi lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya serta kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat daripada kami. Dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan baik. Jadi itulah dalam bab musibah ni kan. Sebenarnya Allah Ta'ala boleh bagi musibah yang lebih teruk lagi pada kita. Yang kita dapat pada hari ini. Kan hari ini kalau kita sakit, sebenarnya Allah Ta'ala boleh bagi lagi teruk. Dan Allah Ta'ala pernah bagi lagi teruk pun. Kan pada kaum-kaum ataupun umat-umat yang terdahulu. Kalau ditimpa wabak, kan kalau nak cerita pasal wabak COVID, pandemik, tengok sejarah pandemik dulu dahsyat lagi daripada COVID. Cuba waktu tu bukan waktu kita lah. Waktu orang-orang yang terdahulu. Kan berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta orang mati yang dulu punya pandemik. Tengoklah, baca dalam sejarah. Kan beberapa kali berlaku dalam sejarah kehidupan. Jadi kalau tengok orang kena banjir, ada ke yang sama macam kaum Nabi Nuh punya banjir? Tak ada. Yang maknanya orang terdahulu pernah kena ujian ataupun dugaan lebih teruk. Musibah lebih teruk lagi kena daripada kita. Dan yalah, kalau kita tengok selalu sangat ke Allah Ta'ala bagi kita musibah? Memang 24 jam ke Allah Ta'ala bagi kita musibah? 24/7, 365 setahun Allah Ta'ala bagi kita musibah tu setiap masa ke musibah? Tak macam tu kan. Takkan tak pernah langsung kita duduk dalam kebaikan Allah Ta'ala. Kan? Allah ni dia ada dua sifat kan. Dia ada sifat jamal, dia ada sifat jalal. Ada keadaan Allah Ta'ala tunjukkan sifat jamalnya, sifat indah. Kan dengan kebaikan, orang diberi kesembuhan, orang dapat anak, dapat rezeki, keluarga naik pangkat, banyak harta, hidupnya senang, kawan-kawan ramai, gembira, bahagia. Itu sifat hasil daripada rahmat Allah, daripada sifat jamalnya. Ada keadaan Allah Ta'ala tunjukkan sifat jalalnya, sifat keagungannya, sifat keperkasaannya. Jadi kalau Allah Ta'ala nak hapuskan, nak diterbalikkan satu bumi, Allah boleh buat. Allah boleh buat. Dia punya kan. Semua dia punya. Maka dia boleh buat. Dia boleh tunjukkan sifat jalalnya.
Hamba-hambanya yang buat maksiat, ya, habis dia terbalikkan kawasan orang yang buat maksiat kalau dia nak buat. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala menzahirkan sifat jamalnya, aku tunggu kamu dengan taubat, kan? Maksiat, kamu maksiat, kalau kira murka aku tu, habis aku terbalikkan dah. Tapi sebab Nabi pun sayang kita. Nabi sayang kita. Nabi doakan jangan diterbalikkan, ya Allah. Jangan kau bagi apa yang pernah kau bagi pada umat terdahulu kepada umat aku. Nabi sayang sangat kat kita. Jadi Nabi doa macam tu, dan Allah sayang sangat pada Nabi. Kekasih Allah. Maka Allah mengasihi kepada umat Nabi, ya, kerana kasihkan kepada Nabi, ya, dan begitulah kita umat sepatutnya berterima kasih kepada Allah dengan mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diberi ujian sekali-sekala tu, itu hikmah lah. Hikmah, kan? Dan kita pun sebagai manusia yang memang mudah lupa, kadang-kadang macam itulah. Kena sakit sikit teruk kita mengeluh, kan? Sebab dah selalu sangat dalam kebaikan, maka kita lupakan musibah. Dah tenang sangat, tak ada apa. Kalau dalam career development, dia panggil zone selesa, comfort zone, kan? Tengok orang yang duduk dalam comfort zone, dia tak ada dah. Kalau bagi idea-idea baru nak buat ni, dia tak mau dah. Suruh pindah naik pangkat pun dia tak mau. Kan, naik pangkat gaji lebih ni, tapi kena duduk pedalaman sikit lah. Kita bangunkan tempat yang belum bangun lah. Tak apalah, aku dah beli rumah sini lah. Dah beli rumah sini. Bini pun kerja sebelah rumah je. Tu anak-anak pun ada dekat sini, dekat-dekat je. Gaji ni dah boleh lah makan tiap-tiap bulan. Okey lah. Tak payahlah susah-susah aku nak fikir-fikir. Jadi orang yang berada dalam comfort zone, biasanya susah lah dia nak pergi naik atas lagi. Kan? Dia selesa. Di comfort zone ni bahaya jugalah kalau dalam untuk career development, kan? Jadi dia tak mau. Dia tahulah apa dia nak. Tak payahlah aku pencen sini je lah. Duduk dan diam kat sini. Pergi kerja, balik kerja, habis. Dia tak ada persaingan dalam diri. Bila tak ada persaingan, tak ada benda yang barulah. Kan, tak ada benda yang baru. Sekadar rutin saja. Jadi kita tu kadang-kadang sakit ataupun ujian atau musibah tadi tu, yang adalah untuk Allah Ta'ala ingatkan. Kamu dah comfort zone sangat ni. Banyak jauh. Lupa aku dah. Kan, lupa aku. Jadi Allah bagi ingat sedikit dengan diperingatkan kita kepadanya dengan cara diberi sedikit ujian. Ada apa tadi? Wa atainahu ahlahu wa mislahum. Dan kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya. Wa mislahum ma'ahum. Jadi pahalanya tu diganda, ya, ataupun keluarganya diberi banyak lagi. Dan subhanallah, dalam tafsir disebutkan nama isteri Nabi Ayub ni juga adalah Rahmah. Nama isteri Nabi Ayub adalah Rahmah. Jadi untuk yang bawah tu maksudnya adalah Nabi Ayub ada banyak kenderaan. Antara perkara yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada Nabi Ayub, kenderaan tunggangannya banyak. Begitu juga ternakan, ya, harta bendanya juga banyak. Anak-anak dia pun banyak. Ya, kemudian tubuhnya pun sihat. Jadi kesemuanya itu Allah Ta'ala uji dengan diambil semua. Mula-mula diambil semua. Mula-mula ada banyak. Kemudian diambil. Dan sakit sampai badan pun sakit. Harta pun tak ada. Anak pun meninggal apa semua. Jadi dikurniakan Allah Ta'ala akan rahmah. Dan ialah waktu Nabi Ayub sakit pun tak ada orang nak dekat, kan. Melainkan isteri yang namanya Rahmah tadi. Itu pun dalam riwayat sebut isterinya pun akhirnya upah orang enggak. Upah orang sebab tak larat nak uruskan Nabi Ayub alaihissalam, kan. Jadi rahmat di sini adalah agar orang yang diberi ujian dia tak menyangkalah bahawa ujian tu untuk hinakan mereka. Jangan kita sangka begitulah. Jangan kita sangka orang yang sakit itu untuk Allah hinakan mereka, ya. Malah patutnya dia tetap terus teguh atas kesabaran dia kepada takdir, ya, kesabaran dia kepada takdir yang sesuai dengan kehendak Allah, kerana Allah Ta'ala memiliki hikmah, ya, memiliki hikmah yang melimpah dalam permasalahan itu. Dia antara hikmahnya ni lah, dari bagi ujian, sakit, apa semua hilang-hilang, kemudian bila Allah bagi rahmat, Allah bagi kesembuhan, Allah bagi balik, dan takat bukan bagi balik apa yang Allah Ta'ala bagi, tapi digandakan pula, ya, digandakan pula.
Jadi ini Nabi diuji macam tu. Dalam hadis disebut apa? Asyaddun nasi balaan al-anbiya, kan? Orang yang paling banyak, yang paling teruk kena uji, kena bala, nabi-nabi. Bukan sikit-sikit ujiannya. Subhanallah. Sebab tu mereka sangat kukuh dengan keimanan mereka kepada Allah. Iman semakin bertambah. Ya. Baik, 23. Maksud rahmat dalam Quran, antaranya adalah firman Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Tertinggal ayat. Nak tanda sikit. Next, cetakan boleh diperbetulkan. Menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya, dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Baik, jadi rahmat juga adalah penawar hati. Penawar hati maksud apa? Syifa juga tadilah, hilangkan pelbagai penyakit hati. Penyakit hati ni banyak lah. Kalau penyakit hati dia bersudut akidah, kemusyrikan, kemunafikan, penyimpangan, kesesatan, keraguan, ragu terhadap agama. Itu juga penyakit-penyakit hati, kan? Apa namanya? Orang yang dia beriman dan dia membenarkan ayat Allah dan dia mengikuti, dia akan jadi penyembah Allah. Tapi orang yang tak beriman, dia tak ikutlah. Kan hatinya tu tertutup. Maka penawar hati kita adalah kerana kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan wala yazidudz zalimina illa khasara, orang zalim tak tambah dia, melainkan tambah rugi aja. Maksudnya apa? Mereka tidak ambil manfaat. Ayat pun mereka tak tengok, mereka tak sedar, mereka tak hafal, mereka tak hadam. Jadi apa namanya? Sebab itu Allah Taala jadikan penyembah itu hanya kepada orang yang beriman. Maksudnya kalau menjawablah, nak menjawab soalan, kenapa ya dalam dunia ni ada orang kafir, ada orang beriman? Memanglah sebab Allah Taala wujudkan watak-watak orang yang tidak mengambil pengajaran. Dah diberitakan, dah disampaikan wahyu Allah, Allah hantar Nabi lagi. Allah hantar Nabi, sampaikan. Kemudian bukan Nabi saja, ada warasatul anbiya, ada pewaris-pewaris Nabi. Ada alim ulama. Sampai hari kiamat akan ada orang yang buat kerja, sampaikan dakwah, sampaikan risalah Nabi, risalah Allah. Walaupun Nabi sudah tak ada, Nabi terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi ulama akan tetap ada sampai hari kiamat. Tinggal sikit banyak sajalah. Tapi agama akan tetap ada orang sampaikan, akan ada orang buat kerja agama. Itu janji Allah. Allah yang akan jaga Quran. Kalau sudah sampai masa Quran tidak terjaga, maknanya kiamatlah tu, habislah. Umur bumi habislah, selesailah. Pindahlah kita pula ke alam lain. Jadi penawar hati tadi, sampai orang nak beriman, hatinya jauh daripada syirik, jauh daripada munafik. Kerana apa? Kerana rahmat daripada Allah. Sebab tu kita bila jadi orang beriman ni, syukur pada Allah. Ya Allah, aku ni senang aja, maksudnya mak aku Islam, bapak aku Islam, mak pak aku besarkan aku sebagai orang Islam. Kemudian belajar pula di sekolah belajar agama, kenal Tuhan, kenal Nabi, kenal syariat. Lalu berimanlah aku. Kan? Kita pun tak tahu perjuangan anak-anak yang bila dilahirkan sebagai orang kafir. Kan? Tapi anak-anak kecil kalau lahir sebagai orang kafir pun, mati dia jadi ahli syurga juga, dia jadi wildan, pelayan syurga lah. Kerana budak-budak ni dia tidak ada agama bagi mereka. Mereka itu fitrah, mak bapak dia lah yang mencorakkan dia, kata Nabi. Nak jadikan dia Majusi, nak jadikan dia Yahudi, nak jadikan dia Nasrani, mak pak dia lah. Kecil-kecil dia tahu apa?
Kan? Jadi bila dia dah berakal sikit, apa semua baru diterapkan. Mak ayah dia nak jadikan dia Yahudi, jadi Yahudi lah dia. Kan begitu. Jadi anak-anak kecil selamatlah, Allah Taala selamatkan. Tapi ada orang yang ialah dia dapat permulaan kehidupan dia tu daripada dibesarkan di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu di tengah kehidupan Allah bagi dia rahmat, kan? Allah bagi dia rahmat sampai hati dia merasakan ada tak selesa, ada rasa tak kena. Macam mana Tuhan boleh tiga ni? Tak boleh. Kalau kereta pun ada 2 orang driver dah pening. Macam mana Tuhan ada banyak pula? Tak boleh Tuhan banyak ni. Timbul dalam hati dia. Maka itu hati yang telah diberi penawar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendapat dia akan keimanan. Jadi Quran adalah ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar. Daripada situlah juga kita adanya dipanggil ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Kan, jadi kita menjampi, ruqyah ni maksud jampi lah. Menjampi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan dia menjadi syifa, menjadi penyembuh. Banyaklah hadis-hadis Nabi pun. Ayat kursi, kemudian ada sahabat yang menjampi bisa binatang, bisa sengat binatang tu dengan Fatihah 7 kali. Itu boleh bacalah hadis-hadisnya tu. Kan, jadi sampai dapat upah kambing lah ceritanya, kan. Ada kisah juga, kan. Ada kisah, satu kisah orang gila kena pasung. Nama dia siapa ni? Alaqah bin Saqar. Yang orang gila ni lain lah. Ni Alaqah bin Saqar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia baca Fatihah 3 hari, pagi petang, pagi petang, pagi petang. Kemudian dia siram air jampi tu. Air jampi tu kemudian diletakkan air liur, kan. Kita kan bacakan tu kan, air liur tu jatuh ke air yang kita baca tu. Kan, jadi sembuh. Jadi nak ceritanya Allah Ta'ala boleh jadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai syifa. Yang saya ingat daripada Darussyifa, ayat demam, kan. Ayat kalau anak-anak demam apa panas badannya, baca ayat yang cerita pasal Nabi Ibrahim tu. Firman Allah Ta'ala kepada api tu, kan. Ya naru kuni barodan wassalaman ala Ibrahim. Apa ayat dia? Cek baliklah ayat tu. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Jadi bila baca tu, pegang daripada hubung-hubung kepala ni, tarik sampai hujung kaki, kemudian campak, kan. Maknanya nak suruh panas tu keluar. Sebagaimana api walaupun sifat dia panas, tapi yang menciptakan api tu Allah. Kan, jadi api kalau Allah Ta'ala nak ubah sifat dia daripada panas jadi sejuk, boleh saja Allah ubah. Kan, itu adalah apa yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Fatihah lah terutamanya. Fatihah ni memang mujarab, kan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah disebutkan pernah sakit kat Mekah, minum air Zam-Zam. Minum Zam-Zam pun satu lagi lah, ma'uz Zam-Zam 5 syuribalahu, kata Nabi. Air Zam-Zam tu ikut niat apa. Kita niat nak sembuh, Allah Ta'ala bagilah sembuh. Kan. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sakit dekat Mekah, minum Zam-Zam, baca Fatihah banyak kali. Baca Fatihah banyak kali, minum air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Sembuh. Jadi itu kalau kita nak faham konsep ikhtiar. Kan, semua itu adalah ikhtiar. Asy-Syafi huwallah. Penyembuhnya adalah Allah. Ikhtiar macam-macam. Ada orang pergi jumpa doktor, ada orang makan madu, ada orang ambil apa-apa sauda, ada orang ambil vaksin. Kan? Jadi semua benda-benda tu kalau kita faham dia ikhtiar, maka selesai. Tak adalah jadi gaduh-gaduh banyak sangat macam sekarang ni. Kan dia ikhtiar tu boleh jadi Allah Ta'ala jadikan sebab kesembuhan, boleh jadi tidak. Kan gitu. Ada orang dah pergi macam-macam hospital, kan. Leh-lehnya ustaz kampung baca surah Fatihah 7 kali juga yang jadi. Kan, sembuh dia. Jadi macam tu. Kadang-kadang ada orang berubat banyak dah. Pergi hospital sekali, dibagi Panadol, selesai. Kadang-kadang macam itu. Maksudnya ikhtiar. Kita usahakan. Tapi kesembuhan milik Allah. Kan? Doa Sayyidina Ali tu bagus. Doa Sayyidina Ali
ada disebutkan dalam Sairus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Doa Nabi ajar pada Sayyidina Ali untuk baca ketika sakit. Saya pun lupa teks doanya, tapi maksudnya lebih kurang begini. Ya Allah, kau kurniakanlah kesembuhan kepada sakitku ini. Okay, jadi bila sakit, memang kita biasanya minta sembuh lah. Sakit biasanya kita minta sembuh. Kemudian, ya Allah, jika tidak engkau izinkan untuk kesembuhan, maka kurniakanlah aku kesabaran. Maknanya, orang sakit, kalau dah diikhtiar macam-macam, tak sembuh-sembuh, apa yang paling penting untuk dia masa tu? Sabar. Kesabaran. Kan? Macam hadis yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam hadis seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diuji dengan sakit sawan. Dia selalu sawan. Dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, doakan kesembuhan untuk aku. Jadi Nabi kata, kamu nak aku doa sembuh untuk kamu ke ataupun kamu bersabar? Kan? Aku boleh doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu bersabar dan bagimu syurga, itu lebih baik. Ini mana kamu nak? Jadi wanita ni akhirnya, dia kata, kalau begitu saya pilih sabarlah ya Rasulullah. Saya pilih sabar. Kan? Cuma satu saja yang saya nak, ya, Rasulullah doakan kepada Allah. Saya pilih sabarlah, tak apa. Sakit ni, saya sakit tapi saya sabar. Cuma satu saja. Waktu saya kena sawan tu, selalunya aurat saya terbuka. Kena sawan dia dah tak sedar kan, kain terangkat lah apa semua. Jadi selalu aurat terbuka, malu. Jadi saya bermohon, minta Rasulullah doa ke Allah Ta'ala supaya waktu saya diuji dengan sakit tadi, minta aurat saya terjaga. Maksudnya jangan auratnya terbuka. Dia Nabi doakan begitu. Dan selepas daripada itu, bila dia kena diuji dengan sakit, ya, ada malaikat lah kot yang tutupkan. Maksudnya auratnya tu tidak terbuka. Kan tidak terbuka. Hasil daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu sakit tu bukan semua solusi dia adalah sembuh. Tapi ada sakit yang bagi agama kita solusi dia adalah sabar. Maknanya, iyalah, kadang-kadang kita pun tahu benda wakil, realiti yang berlaku di sekeliling kita. Ada orang sakit sekejap je, seminggu, sembuh. Ada orang yang 10 tahun kan. Bos saya dulu jaga mak dia. 10 tahun. Sakit, bedridden. Kan? Jadi, kena hire nurse, apa semua macam-macam lah. Anak kena keluar pergi kerja semua. Siapa nak jaga mak? Bedridden, 10 tahun jaga. Tapi khidmat bakti lah, ya, kepada orang tua. Jadi ada orang yang lama sakitnya, ada orang yang sekejap, ada orang yang sembuh. Dan Nabi ajar kepada Sayyidina Ali, ya Allah, kalau aku sakit, sembuhkan aku. Dan kalau engkau tidak beri izin untuk sembuh, maka beri aku sabar. Dan kalau engkau tidak izin untuk berikan aku sabar, maka kurniakanlah aku husnul khatimah. 3 tu kena ingat. Cantik sangat doa tu. Kan, cantik sangat. Tapi doa tu Nabi ajar Sayyidina Ali baca. Maknanya bukan Nabi bacakan pada Sayyidina Ali, sebab ada doa yang kita bacakan, ada doa yang apa namanya diajar. Maksudnya kita kena baca sendirilah. Sebab apa kena baca sendiri? Kalau kita yang bacakan, mungkin ada orang tak boleh terima kan. Kalau orang tengah sakit, jadi kita datang. Ya Allah, selalunya orang sakit ni dia nak dengar doa sembuh je lah. Kan? Kalau kita yang pergi datang ke orang sakit, kita doa ke dia, ya Allah, kawan aku ni, kau bagilah sembuh. Kalau kau tak bagi sembuh, kau bagi dia sabar. Kalau kau tak bagi dia sabar, biarlah dia mati elok-elok. Istilah dia macam tu lah. 3 tadi. Kalau tak sembuh, kalau sakit biar sembuh. Kalau tak sembuh, biar sabar. Kalau tak sabar, maknanya susah nak sabar, biar dia husnul khatimah, mati dalam baik. Jadi kalau kita yang baca kan, kamu nak sangat ke aku mati? Jadi kalau dia sendiri yang baca, itu memang untuk penawar hatinya. Bahawa ketiga-tiga tu baik. Dia sakit pun baik. Allah nak bagi pahala banyak. Dia sabar pun baik dalam kesakitan. Maknanya kalau dia sembuh baiklah. Kalau dia sabar pun baik. Dan kalau dia meninggal disebabkan sakit pun, meninggal dalam husnul khatimah. Dalam pengakhiran yang baik. Kan? Berapa ramai orang yang sakit yang sedar sempat dia bertaubat dalam kehidupan dia sebelum dia meninggal dunia. Daripada mati tiba-tiba, mati tengah
tengah-tengah buat maksiat pula, waliyadzubillah. Kan? Baik. Jadi panjang pula dekat situ. Okey, terus 24. Rahmat adalah hujan. Ini pun nanti ada hadisnya juga. Ya. Selain daripada ada ayat Quran, ada hadis juga di belakang nanti. Firman Allah Ta'ala, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan dialah Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Ya. Baina yadai rahmatih. Jadi sebelum datang hujan, angin datang dulu. Ya, Allah Ta'ala hantarlah hujan-hujan ni ke mana dia bawa kan. Merata-rata lah tempat dia. Kadang-kadang ada sebelah-sebelah je. Kajang dengan Bangi hujan, Kajang tak hujan. Bangi saja pun seksyen 7, seksyen 8 sebab-sebab seksyen 7 hujan, seksyen 8 tak hujan. Jadi siapa yang tolak awan-awan berisi air itu? Allah. Ditolak dengan apa? Dengan dihantarkan makhluk Allah yang namanya angin. Jadi pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat Allah, iaitu hujan. Maka hujan adalah rahmat Allah. Dalam Quran disebut rahmat sini hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati, ke daerah yang kering kontang. Tempat yang perlu air, Allah hantarlah. Kan Allah yang tahu. Dalam surah Kahfi tu kan. Surah Kahfi, tak silap saya. Allahumma salli ala sayyidina Mafatihul Ghaib tu. Apa start ayat dia? Indallahi ilmus sa'ah. Depan ayat dia tak ingat. Indallahi ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Yang pertama, di sisi Allah Ta'ala sahaja ilmunya berkenaan dengan bila hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, di mana dan bila turun hujan, dan berapa titisan hujan. Itu Allah Ta'ala saja yang tahu. Syekhna Syekh Fahmi Zamzam waktu bacakan ayat tu dia tanya, tuan-tuan tahu tak berapa titik hujan? Berapa titik hujan? Jadi orang kata mana tahu? Dah tadi kan yunazzilul ghaith, Allah Ta'ala saja yang tahu. Mana kami tahu? Kami tak tahu. Saya tahu, saya kata. Oh, tahu berapa? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Akhirnya Syekh bagi tahu. Titik hujan ada satu je. Kalau Rumi, kalau Jawi, titik hujan ada dua. Kan mula-mula lambat sikit. Titik hujan ada satu. Rupanya perkataan hujan tu ni, HUJAN ni, titik hujan ada satu je dekat J ni. Saya tahu titik hujan ada satu je. Kalau Jawi, ha waw jim nun. Ha waw jim nun, ada titik pada jim, ada titik pada nun. Jadi ada dua lah titik kalau Jawi. Itu titik hujan. Dia titisan hujan. Jadi titisan hujan memang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, kan? Dia ada 5 perkara tu disebut mafatihul ghaib. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Apa lagi lepas tu? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kan tak ada siapa yang tahu dia mati di mana. Kuburnya di mana. Kok dia mati meletup atas kapal terbang, kuburnya tu hancurlah, jasad tak ada. Tapi kuburnya dekat situ lah, atas langit. Kuburnya ataupun daging-daging hancurnya tu masuk dalam laut. Dalam laut lah. Ada orang tenggelam dalam laut. Maka di bawah perut bumi lah dia punya kubur dia. Jadi tak ada siapa yang tahu di mana tempat dia mati. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadah, kan? Tak ada siapa yang tahu apa yang dia nak buat besok. Hidup lagi ke kita besok? Tak tahu. Kalau hidup lagi pun apa kita buat besok? Makan apa besok? Tak tahu. Entah makan ke, entah tak makan ke, entah bangkit-bangkit dah dalam kubur ke, mana tahu. Tak ada siapa yang tahu besok dia buat apa, kan? Okey, baik, mana tadi? Jadi Allah hantarkan titisan-titisan hujan ni, awan-awan berat tadi tu, tempat yang perlu, pokok-pokok nak bagi tumbuh, sungai-sungai nak bagi berisi, empangan nak bagi penuh, turun hujan.
Lalu kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu pelbagai jenis buah-buahan. Nampak? Hasilnya. Daripada hujan tadi, tumbuhan pokok tumbuh, buah tumbuh. Buah tumbuh, siapa yang dapat manfaat daripada pokok-pokok dan buah tadi? Kita lah. Kan? Jadi, subhanallah. Kenapa dia tak sebutkan di sini tentang binatang? Walhal kita binatang pun kita manfaatkan juga. Maksudnya, kita kan makan daging, makan ayam. Tumbuhan, sayur-sayur tu memang kita makan lah daripada pokok, tumbuhan, buah-buahan kan. Tapi, kenapa tak disebut berkenaan dengan binatang-binatang yang menjadi manfaat bagi kita dalam kehidupan kita? Sebab sebenarnya kebanyakan daripada sumber kehidupan kita, sumber utama hidup kita adalah daripada tumbuhan. Hatta binatang pun, binatang hidup dia makan apa? Dia makan tumbuhan kan. Binatang hidup makan tumbuhan. Kita pun makan nasi. Nasi daripada gandum. Gandum daripada tanah juga. Tumbuhan. Buah-buah lagi lah. Orang makan roti. Roti gandum lah. Nasi padi. Kan. Sawah padi tu daripada tanah juga. Daripada tumbuhan juga. Makan nasi. Kita makan lembu. Lembu makan rumput. Rumput daripada tumbuhan juga. Jadi semuanya berbalik kepada tumbuhan. Dan tumbuhan tadi berbalik kepada siapa? Berbalik kepada hujan. Kerana yang menumbuhkan tumbuhan adalah hujan. Dan hujan tu balik kepada siapa? Balik pada Allah. Allah Ta'ala. Jadi semuanya sambung tadi tu. Penghujung dia pasti Allah. Kan penghujung dia pastilah Allah. Jadi yang tanah kering kontang pun boleh jadi hidup. Demikian pula kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati. Supaya kamu beringat mengambil pelajaran daripadanya. Jadi dunia ni pun Allah Ta'ala buat macam tu. Tempat gersang, kering kontang sebab tak ada air. Maka Allah hantarkan angin, bawa hujan berat, bawa awan berat. Turunkan hujan kat situ sampai satu tempoh siraman itu menumbuhkan balik tumbuhan yang ada di situ. Macam itulah Allah Ta'ala boleh buat kepada manusia. Dah mati, kering kontang dia, akhirnya dihidupkan semula. Ada satu ayat lagi berkaitan dengan hujan. Firman Allah Ta'ala, "Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. A ilahum ma'allah. Ta'ala Allahu amma yusyrikun." Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap gelita darat dan laut, dan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum datang rahmatnya. Rahmatnya di sini adalah hujan. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Ada ke? Ada Tuhan lain ke yang boleh buat macam tu? Tak ada. Maha tinggi keadaan Allah dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Jadi dalam ayat ni hujan sebenarnya boleh jadi dua lah. Kalau kita tengok di sini jadi rahmat. Datang disebut dengan rahmat. Ada juga kalau dalam Quran sebahagian mufassir kata kalau dengan maksud azab, dia tak sebut macam ni. Rahmat ni. Kalau hujan yang datang dengan maksud azab, dia akan guna perkataan hujan. Matar. Matara. Contohnya dalam surah Al-A'raf. Ayat 84. Wa amtarna alaihim matara. Dan kami matarkan ke atas mereka dengan matar. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kami telah menghujani mereka dengan hujan. Jadi hujan situ hujan apa tu? Hujan batu. Ini sebagai azab ni. Sebagai azab yang membinasakan. Hujan batu yang membinasakan. Demikian itu, lihatlah bagaimana akibat orang yang buat jenayah. Orang yang buat salah. Aqibatul mujrimin. Jadi tak sebut rahmat tu. Tak disebut rahmat. Kalau dengan bentuk azab, maka akan disebut dengan lafaz asal bagi kalimah hujan itu, iaitu matar. Ya, matar. Dan hujan juga adalah salah satu bentuk rahmat di mana waktu ketika hujan itu adalah waktu yang baik. Kenapa waktu yang baik? Satunya waktu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan tadi, Allah nak bagi rahmat yang banyak. Dan untuk kita pula, untuk kita, ya, hujan tu jadi sumber air kita lah. Okay, sumber air kita.
Kemudian waktu hujan tu adalah waktu yang disebut sebagai waktu mustajab doa. Ya, antara waktu yang mustajab doa. Saya pernah baca satu cerita, orang tanya pada penjual surat khabar. Kan waktu hujan datang kat kedai dia, kemudian sembang dengan dia punya optimis, dia positif dia kan. Bila orang ni datang ke penjual surat khabar ni, dia kata, "Tuan, rugilah sekarang waktu-waktu macam ni hujan ni. Sebab kalau time tak hujan bolehlah jual banyak kan. Paper orang datang ni waktu hujan ni siapa nak datang cari? Nak beli paper tak ada orang beli. Hujan." Dia kata tak macam tu. Dia kata sebab dua-duanya bagus bagi saya. Waktu tak hujan tu orang beli, saya ada rezeki dekat situ. Waktu tak hujan tu rezeki bagi saya bila orang beli barang saya. Waktu tengah hujan pula, orang tak datang beli, waktu tu waktu untuk saya berdoa agar dipermudahkan rezeki saya. Jadi, yang datang waktu tak hujan tu adalah hasil daripada doa dia waktu tengah hujan. Dia kata, dua-dua baik. Waktu hujan ni saya doa kepada Allah. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Bagi ada customer datang, beli. Jadi, waktu-waktu tu kan waktu mustajab doa. Jadi, baik saja. Dia positif kan. Ada orang dia hina, dia cela hujan kan. Jadi kita jangan cela makhluk Allah, terutama hujan. Kan? Nanti ada dalam 4 hadis pun ada cerita kan. Kita tak cela dia, kita cuma minta pindahkan ke tempat yang sepatut dia turun saja. Kan? Kita banyak cela hujan ni. Ada planning baik sikit. Orang Selangor ni semalam perak habis keluar atas jalan Melaka, dah lama berkurung. Dia bagi rentas daerah je, pusing Selangor. Habis semua sungai-sungai apa semua habis penuh. Atas jalan raya pun penuh. Janji boleh keluar. Kan? Janji boleh keluar orang Selangor. Apa nak buat? Macam itulah. Jadi saya ambil berkecuali lah. Kita tahu dah ini buat sesak kepala je orang, semua orang keluar semalam ni. Kita carilah lewat-lewat sikit. Bagi orang reda sikit lah. Kan? Jadi mana cerita pergi situ lah tu? Nak cerita apa tadi? Lupa dah. Jadi penjual paper tadi lah. Jadi doa waktu ketika hujan adalah doa yang mustajab. Dari hadis Nabi ni, daripada hadis Nabi SAW, sintani la turaddani. 2 perkara yang tidak ditolak. Yang pertama, ad-doa indan nida. Doa ketika mana selepas azan ataupun sedang azan. Ketika azan. Dia berdoa, dengar azan tu doa, ya Allah, kurniakan aku kebaikan, kurniakan zuriat aku, begini. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian wa tahtal matar, dan ketika turunnya hujan. Jadi itu adalah sabdaan Nabi SAW. Nanti kita cerita panjang lagi lah dalam bab hujan. Rahmat Allah, hujan. Dalam hadis ada, insyaAllah. Kemudian kita bagi perhabis sikit lah. Bagi habis bahagian mukaddimah ayat Quran ni. Minggu depan insya-Allah sekali lagi saya akan bersiaran. Minggu depan ke? Minggu 3 yalah, minggu depan insya-Allah. Kita akan masuk hadis minggu depan insya-Allah. Baik, yang ke-25. Rahmat yang disebut dalam doa. Sebenarnya banyaklah, tapi kalau kita list down sangat banyak, dah lebih daripada 40, jadi saya ambil sikit saja beberapa. Ada 2. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Jadi semut buat apa ni? Semut suruh anak-anak buah dia masuk ke sarang masing-masing. Tentera Sulaiman nak lalu ni, sekarang korang kena pijak. Jadi dia nasihat, ketua semut nasihat ke anak-anak buah semut supaya masuk ke sarang masing-masing. Jadi Nabi Sulaiman senyumlah dengar. Nabi Sulaiman kan kerajaan paling besar atas muka bumi ni. Kerajaan langit dan bumi dan laut. Habis semua diperintahnya, binatang-binatang, angin, jin, semuanya tertakluk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Kemudian berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Kau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Jadi jangan lupakan mak ayah kita dalam doa kita. Dalam ayat yang lain tu kan ada apa?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang biasa kita baca itulah, itu iktibas daripada ayat Quran juga. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang itu doa mak ayah tu. Kok mana kita berdoa, jangan lupa mak dan ayah kita. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku tetap mengerjakan amalan soleh. Jadi kena minta juga pada Allah. Minta pada Allah supaya kita ni diberi taufik, petunjuk untuk kita buat amalan soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkanlah aku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Kalau tak dapat rahmat, tak adalah amalan soleh, tak adalah kebaikan untuk kedua orang tua kita, tak adalah kita ni mau bersyukur. Yang tu diminta, ya Allah ilhamkan aku supaya aku pandai bersyukur. Lepas tu boleh buat amal. Lepas tu ingat ke mak ayah. Kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Ini antara benda-benda yang kita minta lah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa minta dikekalkan hidayah. Ini surah Ali Imran ayat 8. Sebahagian ulama pernah mengatakan bahawa ayat ini dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika selepas baca Fatihah pada rakaat ketiga maghrib. Sepatutnya tidak sunat lagi lah pada waktu tu baca ayat. Ya, tapi pada ayat ketiga sebelum pada rakaat ketiga sebelum rukuk tu, lepas Fatihah, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan baca doa ni kerana beliau sangat-sangat menghargai apa yang dinamakan sebagai hidayah agama tu. Jadi itu kita minta Rabbana la tuzigh qulubana. Selalu orang ghin tu bunyi ain tu. Jangan la tuzigh. Tuzigh, tauzi' pula lagi, agih-agih. Kan? Tuzigh, pesongkan, palingkan. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Dah dapat hidayah, sesat pula, patah balik pula. Wal'iyadzubillah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Minta rahmat Allah. Hak semua yang kita bahaskan sebelum ni, rahmat-rahmat, makna-makna rahmat ni, minta belaka lah. Minta belaka daripada Allah Ta'ala. Kebaikan-kebaikan, petunjuk, ketaatan, kesembuhan, penawar hati, minta hujan yang memberi manfaat. Minta hidayah, minta syurga, minta yang kita dah bahas sebelum ni, semuanya tu kita minta. Nakkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau jugalah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Okey, ini beberapa doa. Sebab tu kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mengambil alih menjadi khalifah umat Islam, antara perkara pertama yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar apa dia? Iaitulah orang murtad dan orang yang tak bayar zakat. Orang murtad dengan orang yang tak bayar zakat. Kerana apa? Kerana mereka ni asalnya waktu Nabi ada, mereka sudah dapat hidayah. Tapi setelah Nabi wafat, dipalingkan hati mereka. Dia kata, kami bayar zakat waktu Nabi ada je. Waktu Nabi dah tak ada ni, Nabi wafat, tak bayar zakat. Jadi itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, beliau sangat menghargai nikmat hidayah tadi tu. Orang yang dah ada agama, Nabi tak ada, keluar dia daripada agama. Wal'iyadzubillah. Ya. Okey, baik. Terus, habiskan sedikit mukadimah, 2-3 muka. Melihat kepada makna-makna rahmat yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sedar bahawa kehidupan manusia yang singkat ini akan jadi sia-sia jika kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Ini baru sebahagian, tuan-tuan. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan tentang rahmat dalam Al-Quran. Sini dah kita sebut 25. Maknanya kalau hidup kita tak ada 25 ni saja pun, saya tak tahulah nak kabur macam mana hidup. Kan? Maknanya sia-sialah. Tak ada hidayah, tak ada petunjuk, tak ada kesembuhan, tak ada ketaatan yang dibuat, tak ada pengampunan. Jadi orang celaka je lah. Lawan daripada rahmat itu adalah
maknanya celaka. Rahmat, orang dapat bahagia. Sa'idun, lawan bagi sa'idun adalah syaqiyun, orang yang celaka. Hidup memang sia-sialah kalau tidak dapat rahmat daripada Allah. Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, pernah berkata, walaupun rahmat Allah Ta'ala adalah hak mutlak Allah. Jadi rahmat ni milik Allah, hak mutlak dia. Dia nak bagi kepada siapa yang dikehendakinya, memang itulah. Tapi walaupun begitu, kita kata, oh, kita masuk syurga, kita dapat kebaikan, kita, Allah Ta'ala hak mutlak dia. Dia nak bagi pada siapa dia nak, dia bagi. Tapi Allah Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk menjemput rahmatnya dalam hidup kita. Dengan kita melaksanakan ketaatan. Jadi jangan gunakan hujah orang yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kan? Jadi Qadariyah ke, dia jadi apa namanya? Jabariyah ke. Semua tak betul. Akidah-akidah yang sesat. Dia orang kata apa? Dia orang kata, dah memang Allah Ta'ala nak bagi pada siapa yang dia nak kan. Aku memang daripada awal Allah Ta'ala tak bagi rahmat dia. Daripada awal memang aku ni dicipta untuk jadi perompak, ahli maksiat, ahli zina, minum arak. Aku minum arak ni kan takdir Allah. Ni duduk main apa namanya? Duduk salah dengan Allah Ta'ala saja. Jadi memang yang dibagi rahmat tu hak mutlak Allah. Tapi kita ni tadi ikhtiar. Kita ni mengusahakan amalan soleh. Allah ajar kita, suruh kita buat ketaatan. Iaitu dengan beramal mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Buatlah. Kita buat saja dahulu. Kan? Jadi amal dan ibadat yang dilakukan ini, itu maknanya menarik rahmat Allah lah. Dengan sebab amal ibadat tadi, menarik rahmat Allah. Kan? Nanti pun ada, kita akan tengok hadis yang last. Kan? Ada dekat-dekat last tu pun ada. Macam mana Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Hurairah kan sebut tentang la ilaha illallah. Kemudian siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga kan? Sayyidina Umar marah, dicanang-canang benda tu. Dia kata, apa pula betul lah, siapa sebut la ilaha illallah masuk syurga? Sayyidina Umar kata, jangan disebut-sebut ke orang macam tu tanpa dibagi penjelasan detail. Satgi orang tak beramal. Jadi Sayyidina Umar marah. Dipukulnya sampai terduduk Abu Hurairah. Nanti orang tak beramal. Jadi kita dalam kehidupan ni, yang kita usahakan amalnya. Natijahnya memang Allah Ta'ala dah tahu. Ke mana Allah Ta'ala nak letak kita. Dia nak bagi kita rahmat, dapatlah rahmat. Kan? Itu harapan kita lah. Supaya tergolong daripada kalangan yang itu. Kan? Jadi amal dan ibadat yang dilakukan di dunia ni sebenarnya terlalu sedikit untuk melayakkan kita menuju ke syurga Allah. Dahlah amal kita buat sikit. Yang kita buat tu pula bercampur di dalamnya dengan apa namanya, dia panggil perosak-perosak ni. Mufsid. Ada riak pula amalan tu, ujub, bangga diri sendiri-sendiri, rasa soleh. Kemudian takabur, belagak pula dia besar diri dengan orang, hina orang lain. Sum'ah. Sum'ah ni asal daripada sami'ah, nak diperdengarkan, disuka, dipuji. Baguslah soleh dia ni, ya Allah kan. Semayang tak tinggal. Apa namanya, 5 waktu di masjid, subhanallah. Dia nak, dia suka orang dengar-dengar di telinga dia apa kata-kata orang. Itu sum'ah. Buat amal tapi nak orang dengar. Habis perosak amal. Dan segala mazmumah perosak yang ada. Macam-macam. Kan, amal buat dah lah sikit. Yang sikit pula rosak. Aduh. Sedangkan dosa yang dilakukan dan ditanggung pula. Yang tadi amal baik tu pun tak kira. Yang dosa lain pula. Dosa buat juga. Tak sepadan dan mencukupi untuk ditimbang dengan amalan baik yang dilaksanakan. Jadi macam mana tu? Kalau nak kira kan, tengok macam ni, istilah kita tu tak ada harapan lah. Ustaz Azhar Haidrus kata balik awal. Balik awal. Maka macam mana kita nak buat? Apa yang kita perlu buat adalah rasa takut kepada Allah dengan azabnya dan meletakkan sepenuh pengharapan. Ini 2 dalam beramal soleh, takut dan harap. Khauf dan rojak. Ini selalu juga saya tekankan waktu saya kuliah. Kita bagi tahu tentang kena balance antara takut dan harap. Melalui sifat khauf dan rojak. Berserta sangka baik kita kepada Allah. Husnuzan ma'allah.
Allah ikut sangkaan kita. Kalau sangkaan kita, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mesti Kau ampunkan aku, dosa aku banyak, mana pun Kau ampunkan. Itu sangka kita pada Allah. Ya Allah, Engkau merahmati hamba-hambamu, aku akan dapat rahmat-Mu, ya Allah. Sangka baik dengan Allah. Sehingga kita dapat menghindarkan perbuatan buruk, mengusahakan amal baik dan meletakkan pergantungan hanya kepada Allah Ta'ala dalam mengharap rahmat-Nya. Jadi kita usahakan part kita, kemudian selebihnya serah pada Allah. Untuk Allah Ta'ala memberikan kita rahmat-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Nah, jadi syarat nak dapat rahmat apa? Taat Allah dan Rasul. Maka kita kena beramal lah. Apa Allah suruh, apa Nabi suruh, apa Allah larang, apa Nabi larang, ikutlah. Nah. Kata Sayyidi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala, untuk menjadi hamba yang taat, kita kena jadi orang soleh. Jadi untuk jadi orang soleh pula, kita kena tunaikan dua hak, iaitu hak Allah Ta'ala dan hak makhluk. Orang soleh, siapa orang soleh itu? Man adda haqqallah wa haqqal makhluk. Siapa yang tunaikan hak Allah dan hak makhluk. Hidup kita beragama ni bukan sekadar menjaga solat, puasa dan hubungan dengan Allah semata-mata. Ada orang solatnya bagus, kan, tapi maki orangnya sama naik dengan bilangan rakaat solat tahajud dia. Tak kenalah. Tapi juga sebenarnya kita nak jadi orang soleh ni bukan saja hubungan dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah. Ialah makhluk Allah tu Allah cipta. Bila Allah cipta dengan kasih sayangnya. Maka kita mengasihi apa yang dicipta oleh Allah, maka kita akan disayangi oleh Allah. Allah sayang hamba-hambanya. Kita sayang hamba-hamba Allah bermakna kita sayang Allah dan disayangi oleh Allah. Jadi begitu. Mana boleh kita buat tak tahu saja ataupun kita tak pedulikan hubungan dengan makhluk Allah. Semayang baguslah. Kan, dengan isteri, dengan anak-anak dera, pukul. Kadang-kadang tak kena kan. Semayang elok dah, puasa elok dah, sedekah banyak dah. Tapi hubungan dengan mak bapak sama naik pula. Kan? Derhaka pula dengan mak ayah. Macam-macam hal. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi menjaga juga hubungan baik dengan makhluk. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkasih sayang dengan ciptaannya. Oleh itu, mengasihi hamba-hamba Allah Ta'ala juga adalah tanda seseorang itu kasihkan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala mengutuskan baginda Rasul SAW sebagai ikon rahmah. Jadi Allah Ta'ala utus Nabi nak tunjuk pada kita macam mana nak bina hubungan kita dengan Allah dan juga dengan makhluk Allah. Ikon rahmah dan cinta umat. Tujuan dia apa? Nak tunjuk pada kita sebagai panduan dan ikutan untuk kita contohi bagaimana cara untuk kita berinteraksi dalam ibadah kepada Allah. Satu, ini hubungan dengan Allah, dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya. Jadi hubungan dengan orang pun jaga, hubungan dengan Allah pun jaga. Dalam kitab Faidul Qadir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, menakalkan kata-kata Imam Ibn Al-Arabi rahimahullah, haqiqatul rahmah iradatul manfa'ah wa idza zahabat iradatuha min qalbin syaqiyyin bi iradatil makruh li ghairihi dhahaba anhu al-iman wal Islam. Hakikat rahmat itu adalah nakkan manfaat. Sama ada untuk diri atau orang lain lah. Apabila hilang keinginannya untuk memberi manfaat kepada orang lain, lalu datang dari hati yang busuk, inginkan perkara yang dibenci terkena pada orang lain, maka hilanglah daripadanya keimanan dan keislaman. Kesempurnaan dia tu tak ada lah. Tak ada rahmah pada orang. Kan? Berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, li'anna rahmata fil khalqi riqqatul qalb wa riqqatuhu alamatul iman wa man la ra'fata lahu la imana lahu wa man la imana lahu syaqiyun wa man la rahmata indahu syaqiyun. Kerana rahmat itu hakikatnya pada ciptaannya adalah kelembutan, hati yang lembut. Dan lembutnya hati itu adalah tanda iman. Siapa yang tak ada rasa berlembut, maka tiada sempurna iman baginya. Dan barang siapa yang tiada iman, maka celakalah baginya. Dan barang siapa yang tiada rahmah di sisinya juga akan mendapatkan kecelakaan. Jadi semoga kita semua tergolong daripada kalangan yang terpilih mendapatkan rahmat Allah, bukan daripada kalangan yang mendapatkan syaqiyun, kecelakaan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Habis mukaddimah. Nanti kita masuk hadis yang pertama. Ada soalan?
soalan boleh tulis di ruangan chat. Saya tengok sekejap. Jenhas ada kongsikan doa Nabi Ibrahim tadi ya, demam tadi. Surah Asy-Syu'ara ayat 80, muka surat 370. Bolehlah ambil. Nanti boleh baca dalam tu. Kemudian ada soalan. Ni ada juga ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat 69, muka surat 327 pun ada juga ayat yang sama. Okey, rahmat yang ke-23. Ustaz, apa maksud Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim melainkan kerugian jiwa? Ini kita dah sebut tadi. Wala yazidul zalimina illa khasara. Maksudnya orang-orang yang orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik, Quran itu sampai kepada mereka, tapi mereka tak ambil manfaat. Maksud dia dengar tapi hatinya ditutup. Telinganya tu mungkin dia dengar sampai dakwah seruan pada dia, tapi sebab dia orang yang zalim, yang Allah Ta'ala letakkan, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka Quran itu tadi, tempat dia adalah untuk dia mengambil manfaat. Dia dengar, dia hadam, dia faham, dia amal. Tapi orang-orang kafir dia tak terima. Walaupun dia dengar, walaupun sebenarnya hatinya tu dia nak, dia boleh fikir benda tu sebagai satu perkara yang betul, tapi dia tak nak ambil manfaat. Maka Quran tadi apabila didengar, semakin tambah rugi dia. Sebab dia tinggalkan kan. Dia dengar tapi dia tinggalkan. Jadi itu maksud wala yazidul zalimina illa khasara. Orang-orang zalim, Quran yang dia dengar tadi takkan menambahkan iman dia pun. Sebab dia memang blok, dia tak nak bagi. Okey. Kemudian ada soalan lagi, adab ketika azan dilaungkan, selain berdoa, bolehkah kita membaca Al-Quran dan juga menjawab azan? Sambung baca Al-Quran di tengah-tengah azan, boleh ke secara adabnya? Yang lebih baik adalah kita berhentilah. Kita berhenti seketika untuk kita jawab azan. Kerana Al-Quran ini dia, pembacaan Al-Quran ini dia ibadah yang kita panggil apa? Tawassuk. Dia luas. Jadi azan tu memang time tu. Dan kita pun ada kita panggil apa? Ada ruang untuk kita berhentikan seketika bacaan kita untuk kita fokus jawab azan. Maka ibadah yang tawassuk kita luaskanlah. Jadi Quran tu tadi kan time lain pun boleh baca. Jadi time azan yang lebih afdal untuk kita lakukan adalah jawab azan tu. Tapi ada keadaan yang diperbolehkan juga kita melewatkan jawab azan. Kalau ada keperluan, ada darurah, macam mengajar contohnya, ada sebahagian tengah azan kita tengah mengajar, adakah kita berhenti ke? Ataupun kita boleh teruskan? Dua-dua pun boleh. Kalau nak ambil untuk berhenti seketika jawab, maka kita jawab. Tapi orang yang dengar kuliah pula, orang yang dengar kuliah, kalau dia tengah dengar, dia pun boleh jawab sebab dia dengar aje. Dia boleh jawab azan. Kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adabnya adalah boleh untuk kita adabnya adalah kalau boleh ditangguh, kalau boleh diberhentikan seketika pembacaan Al-Quran untuk kita fokus jawab azan, dan setelah jawab azan kita baca doa setelah azan itu untuk mendapatkan jaminan syafaat Nabi SAW. Nabi katakan siapa jawab azan kemudian dia baca doa lepas azan, dia akan wajabat lahu syafaati. Wajib dia, harus dia dapat syafaat daripada aku. Itu yang kita nak lah. Quran tadi luas sikit kan. Baik. Kemudian masa akhirat nanti di mana kedudukan jin Islam. Okey. Jadi dua kelompok makhluk Allah yang diberikan taklif adalah manusia dan jin. Manusia dan jin. Jadi cuma alam kita berbezalah. Ya, alam kita berbeza. Cuma taklifan dakwah itu, umat dakwah itu adalah daripada kalangan manusia dan jin. Minal jinnati wan nas. Okey. Jadi dua kelompok ini tadi lebih kurang je. Maksudnya kalau manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Begitu juga jin. Ada yang Islam, ada yang kafir.
Kalau manusia ada yang taat, ada yang maksiat. Begitu juga jin, ada taat, ada yang maksiat. Ya. Kalau manusia ada ulamanya dan ada awamnya. Ada orang alim, ada tuan-tuan guru, kemudian ada orang awam dia. Yang orang awam ni macam biasalah. Orang niaga, orang berjalan, orang shopping, orang kerja, orang-orang biasa, awam. Dia bukan ulama. Jadi mereka yang tidak alim ni belajar daripada yang alim. Begitu juga orang jin. Orang jin. Orang jin pula. Begitu juga golongan jin. Golongan jin pun ada ulama dia. Ada awam dia, ada yang baik dia, ada yang jahat dia. Jadi mereka juga diberi taklif sebagaimana taklif ni bebanan tanggungjawab ibadah tadilah. Sebagaimana itu jugalah manusia. Maka nanti di hari akhirat pun mereka dibalas. Ya, sama macam manusia juga. Samalah kalau yang Islam yang baik dapat syurga. Nabi kan ada masjid jin kan? Nabi mengajar jin-jin yang Islam ni. Surah jin tu pun. Berapa banyak jin yang dengar surah jin tu masuk Islam. Kan surah Al-Jin sampai ada satu surah dalam Al-Quran. Jadi mereka ini juga diberikan taklif dan akan dihisap. Baik buruk dia macam kita jugalah. Mereka juga akan cuma mereka makhluk yang alamnya berbeza dengan manusia. Wallahu a'lam. Ada lagi ke soalan? Tengok sini tak ada dah dalam chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernah dulu terdengar kalimah kata-kata lah. Betul nak minta kesan Ustaz lah. Ya. Sebaik-baik jin adalah sejahat manusia. Ada pernah dengar Ustaz? Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Pernah dengar? Macam pernah dengar. Tapi macam pernah dengar jugalah. Tapi saya pun tak tahu, wallahu alam. Mana sumber dia? Mana sumber dia apa semua nanti kita try check. Okey Ustaz. Jazakallah. Pernah dengar. Cuma ada satu lagi yang lebih kurang bunyi dia. Sejahat-jahat Allah masak sama apa tu? Sebaik-baik orang kafir masih lagi jahat dibandingkan sejahat-jahat orang Islam. Yang tu ya. Okey. Yang tu saya ada. Tapi yang bab sejahat-jahat jin, apa tadi? Sebaik-baik jin. Sebaik-baik jin adalah sejahat, adalah Allah pernah dengar macam tu, sejahat-jahat manusia. Itulah. Yang tu tak pasti. Tapi kalau yang saya sebut tadi tu, sebab apa? Sebab itu tingginya kalimah la ilaha illallah lah. Maksudnya sebaik-baik orang kafir adalah lebih baik sejahat-jahat orang Islam. Adalah lebih jahat. Sebaik-baik orang kafir masih lagi jahat dibandingkan sejahat-jahat orang Islam. Betul. Sebab orang Islam dia jahat macam mana pun dia ada la ilaha illallah. Kalimah la ilaha. Kalau dia dibakar dosa-dosanya dalam neraka, last dia akan dikeluarkan. Masya-Allah. Tapi kalau orang kafir sebaik mana pun dia tak ada la ilaha illallah. Jadi bila dia tak ada la ilaha illallah, kedudukan dia di hari akhirat adalah dia memang kekal dalam neraka. Jadi di mana kebaikan dia? Walaupun dia baik di dunia. Sebab tu istilah tu betul lah. Kalau ini bukan offense pada orang kafir, tapi memang itulah kelebihan la ilaha illallah. Kan? Jadi orang maksiat, dosa jahat macam mana pun, baca Syama'il. Dalam ni pun ada, saya masuk ke hadis tu. Orang terakhir keluar daripada neraka dan masuk syurga. Itu sejahat-jahat orang. Syurga dia pun besar 10 ganda bumi. 10 ganda dunia, bukan 10 ganda bumi. 10 ganda dunia. Jadi tak beruntung lagi. Sedangkan orang kafir, kebaikan dia hanya nikmat kepada ahli dunia sahaja. Dia baik. Kita kalau duduk dengan sahabat kita yang bukan Islam, orangnya baik. Rajin belanja, pemurah. Tapi yalah, orang baik, kebaikan dia untuk dinikmati oleh ahli dunia sajalah. Bukan untuk dirinya di hari akhirat. Jadi dekat situ pun sebenarnya kita boleh ambil pengajaran lah, kan? Ambil pengajaran bahawa pentingnya ada iman tu lah. Pentingnya ada iman tu. Wallahu a'lam. Apakah alam jin dan manusia
sama di hari akhirat nanti, wallahu alam. Nah, itu cerita akhirat, nak kena tahulah macam mana Allah asingkan kita beratur sekali dengan jin ke apa, Allah alam. Itu kena tengok pendetailan dia lah macam mana. Di dunia ni pun urusan alam ni dia melibatkan roh kan. Cuma kita ni kadang-kadang ada akses sedikit dengan alam jin itu, ya, kerana Allah angkatkan tabir. Allah angkatkan tabir saja. Ada orang pergi masuk alam, orang panggil bunian lah apa tu kan. Masuk alam jin, kena colek dek jin. Lepas tu jin dia nampak jin jelma depan dia pula. Itu sikit-sikit, tak semua orang lah. Hakikatnya alam dunia ni pun kita dipisahkan. Hari akhirat wallahu alam macam mana keadaan dia. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita baca sikit lah. Tadi kita sebut tentang khauf dan raja. Maka kita baca sedikit lah munajat khauf dan raja. Tak ada ya? Tak ada soalan. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kalau ada soalan nanti terfikir kemudian, boleh saja dikumpulkan dan tanya saja minggu hadapan insyaAllah. Jadi kita masuk bahagian hadis pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك إن تغفر وأنت لذاك أهل وإن تترد فمن نرجو سواك إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, selesai untuk sesi kita pada kali ini. Dengan itu saya serahkan semula kepada Al-Fadhil Ustaz Waliuddin untuk penutupan atau penangguhan insya-Allah.